A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertamanya, radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami semua senang hati redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysir alayka yasir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita masih lagi bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Sebuah kitab yang menceritakan tentang kehidupan satu susuk tubuh yang mendapat tempat pertama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita mempelajari sirah adalah untuk kita mengetahui mengapa Allah Subhanahu Wa Taala begitu menyayangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasul ini cemerlang 100% dari sudut takwa, iman dan ibadahnya, dan tiada siapa dapat memotong atau memintas kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah nombor satu. Dan tujuan kita mempelajari sirah adalah untuk mewujudkan rasa cinta terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh, ati Allah wa atiur Rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang itu selagi mana dia tidak meletakkan cinta pertama dia adalah Allah, dan yang kedua adalah Rasulnya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah terbahagi kepada dua fasa, iaitu fasa Mekah dan juga fasa Madinah. Umur Nabi 63 tahun, 53 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di Mekah, dan 10 tahun terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah ataupun berhijrah ke Madinah. Keseluruhannya adalah 63 tahun. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. 63 kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah pun tamat membahaskan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Bermakna fasa Mekah telah tamat dan kita pun telah habis membincangkan kehidupan Mekah selama 53 tahun itu. Dan insya-Allah kita akan masuk ke dalam fasa Madinah, iaitu 10 tahun terakhir. Walaupun sungguh pun 10 tahun terakhir tapi cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ini begitu padat dan banyak. Walaupun hanya mengambil masa 10 tahun berbeza, di Mekah yang mengambil masa 53 tahun. Kerana di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar rasul, Nabi juga adalah Perdana Menteri Mekah ataupun Ketua Perdana Menteri Madinah ataupun Ketua Penduduk Madinah. Rasulullah adalah pemimpin, Rasulullah adalah ketua keluarga, Rasulullah adalah Rasul, dan Rasulullah juga adalah merupakan ketua bagi urusan-urusan
di Madinah. Jadi sirah di Madinah ini lebih padat dan lebih banyak kerana di dalam Madinah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuhi cabaran yang sangat besar. Kita dah lihat pada pertemuan yang dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengarahkan, wahai Muhammad, berhijrahlah kamu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar ketika itu memulakan perjalanan hijrah. Apabila malam peristiwa hijrah itu, rumah Rasulullah dikepung oleh orang-orang Quraisy ataupun pemimpin-pemimpin Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dipatahkan oleh kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita dapat keluar dalam keadaan selamat apabila Nabi membacakan daripada surah Yasin sampailah ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Semua yang mengepung rumah Nabi itu tertidur, maka Rasulullah pun pergi bersama dengan Abu Bakar untuk keluar ke mana? Keluar untuk berhijrah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan jalan yang bukan biasa yang dilalui oleh orang-orang Mekah untuk pergi ke Madinah. Rasulullah bersembunyi dahulu di Bukit Thur selama 3 hari, kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan hijrah bersama dengan Abu Bakar dan juga ada penunjuk jalan iaitu Abdullah bin Buraikid lah yang menunjukkan jalan untuk pergi ke Madinah, yang jalan yang tak pernah lagi orang guna. Sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima ataupun disambut dengan nasyid tala'al badrul alaina. Semua penduduk Madinah suka dengan kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun semua telah memeluk Islam. Sebahagiannya lebih ramai lagi yang memeluk Islam di Madinah berbanding di Mekah. Semua telah memeluk Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Mus'ab bin Umair untuk menjalankan dakwah. Ada sebahagiannya telah pun memeluk agama Islam. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, semua gembira dengan kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka semua melawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di rumah mereka. Semua pegang unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun tunggangan Nabi Muhammad. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu perkataan, lepaskan unta ini kerana unta ini sedang menerima arahan Allah. Bermakna unta ini akan berhenti dan di tempat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tinggal. Lalu unta itu berhenti di satu rumah, iaitu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari iaitu orang yang duduk di Madinah, penduduk asal Madinah. Betapa gembiranya Abu Ayyub Al-Ansari ini apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih rumah dia. Kita boleh bayangkan sekarang, bayangkan dalam satu daerah, kita bayangkan Rasulullah datang dan Rasulullah memilih rumah kita daripada banyak-banyak rumah yang lain. Yang ketika itu ada rumah Sa'ad bin Ubadah, antara sahabat-sahabat yang berasal daripada Ansar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Betapa gembiranya Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk duduk di rumah beliau. Kita boleh bayangkan, bukannya 1 atau 2 hari, selama 6 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari.
betapa penuhnya keberkatan, mencurah-curah keberkatan di dalam rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Mana rumah ini Rasulullah tinggal selama 6 bulan lamanya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian kita pada pertemuan yang lepas dah lihat bagaimana ciri-ciri orang yang berada di Madinah. Di Madinah, orang penduduk asal Madinah kita panggil sebagai Ansar. Ansar iaitu penduduk asal orang Madinah yang tinggal dan menetap di Madinah. Dan orang yang berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, kita gelarkannya sebagai orang muhajirin, iaitu muhajirin, hijrah, orang yang berhijrah. Dan di dalam Madinah juga ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di mana Mekah tiada orang Yahudi, tapi di Madinah ada orang Yahudi. Antaranya Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Tiga kabilah Yahudi inilah yang duduk di Madinah, di mana di Madinah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Aus dan Khazraj berperang. Orang Aus dan Khazraj berperang sesama mereka puluhan tahun. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, mereka ini disaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah hari ini kita akan lihat peringkat pertama membina masyarakat baru di Madinah. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula buat bila sampai di Madinah? Yang pertamanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid. Membina masjid yang dahulunya tapak masjid itu adalah milik kepada dua remaja yang yatim dan piatu. Dan ketika itu remaja ini memberikan tanah beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara percuma. Remaja ni kata, "Ya Rasulullah, ambillah tanah ini untuk dibina masjid dan kami sedekahkan kesemuanya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar kita bahawa jangan terlalu bergantung kepada orang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hanya dengan bayaran. Lalu diberikan beberapa jumlah kepada dua remaja tadi. Dan dua remaja ini mendapatkan dua pahala. Yang pertamanya, dia memang dah berazam dah nak sedekahkan tanah itu untuk dibina masjid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memang dah beri dah. Dia dah dapat pahala sedekah dan pahala infak. Dan yang keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bayaran kepada dia sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tanah itu hanya dengan bayaran. Dan beliau pun dah sedekahkan dah. Kita lihat bagaimana remaja remaja di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman para sahabat ni kalau kita lihat sudah penuh seawal hari pertama mereka memeluk Islam. Para sahabat ini yang paling menakjubkan, iman mereka penuh seawal pertama mereka masuk Islam. Kita dengar macam-macam kisah sahabat. Hari pertama masuk Islam, hari pertama mati syahid. Hari pertama masuk Islam, hari pertama, ya Rasulullah, kami infakkan seluruh harta kami kepada jalan Allah. Hari pertama masuk Islam, hari pertama percayanya, takwanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Kita yang dah berpuluh tahun, ada orang dah 30 tahun jadi orang Islam, ada orang dah 50 tahun jadi orang Islam. Nak sedekah RM1, RM2, RM10 tak pernah sedekah. RM50 jarang sekali. Sebab apa? Kalau bagi RM50 nanti nak belanja apa? Apa yang kita dapat? RM50 ni besar. Jarang sekali nak sedekah RM50. Ada, tapi jarang nak keluarkan RM50 untuk sedekah kepada
pada pembangunan agama Islam ataupun untuk masjid, untuk madrasah, untuk anak-anak yatim, jarang sekali. Jadi iman para sahabat ni seawal cahaya Islam itu sudah pun penuh kesemuanya. Itu yang menakjubkan di kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi puji. Nabi puji zaman yang terbaik adalah zaman aku, zaman para sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, dan kemudian semakin jauh zaman itu daripada zaman aku, dan semakin turunlah ataupun semakin teruklah keadaan orang Islam ketika itu. Ada yang baik tapi kurang. Itu yang dapat kita fahami daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila tanah itu telah diinfakkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid. Membina masjid, Nabi tak tunggu 6 bulan, Nabi tak tunggu ada peruntukan, Nabi tak tunggu ada jumlah duit yang banyak. Mana yang ada, kumpul seorang sedikit, kita bina dahulu masjid. Masjid mana? Masjid Nabawi yang ketika ini, yang suatu ketika dahulu, kalau kita nak tahu bagaimana kedudukan asal ataupun rupa asal Masjid Nabawi, Masjid Nabawi sekarang kawasan Raudah itu. Kawasan Raudah itulah kawasan Masjid Nabawi ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zaman berzaman ianya dibesarkan. Jadi semua turut membantu. Kaum Aus, kaum Hazraj, Ansar, Muhajirin, pemimpin Ansar, pemimpin Muhajirin, orang bawahan Ansar, orang bawahan Muhajirin turut membuat ataupun membina masjid ini. Termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang turut bersama mengangkat jubah ataupun melipatkan jubah, menyingsing tangan untuk membina Masjid Nabawi. Rasulullah juga turut mengangkat batu. Itu beza pemimpin. Pemimpin, bila kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh pun dia adalah ketua, tapi dalam hal-hal tersebut Rasulullah turut bersama. Kalau kita tengok dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dilawa makanan, Rasulullah lah yang akan mencedokkan hidangan untuk semua orang, dan yang terakhir makan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza kita sekarang, pemimpin kita yang dilayan. Kita duduk, makanan sampai kepada kita. Bezanya pemimpin sekarang dengan pemimpin terdahulu, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, dia yang sendukkan makanan, cedok makanan, hidangkan bagi kepada orang lain. Dan Nabi lah orang yang terakhir makan. Dalam peristiwa pembinaan masjid ini, Nabi juga yang turut menyingsingkan jubah dan juga lengan jubahnya untuk membina Masjid Nabawi. Kalau kita katakan zaman sekarang, Nabi lah yang membancuh simen, mengikat batu dan sebagainya, bersama-sama orang Ansar dan orang Muhajirin. Dan ketika itu, semasa pembinaan masjid itu, mereka bernasyid. Ada nasyid ketika nasyid di mana orang-orang Ansar dan orang Muhajirin bernasyid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, tiada kehidupan melainkan kehidupan akhirat, maka ampunilah para penolong Ansar dan para Muhajirin ini. Nabi membalas rangkap-rangkap syair yang mereka ucapkan. Dan selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembinaan Masjid Nabawi itu terdiri daripada beberapa ela saja, beberapa meter saja besarnya, 4 segi, yang di mana tiang-tiangnya diikat dengan kayu-kayu pohon kurma dan juga tanah-tanah liat yang disusun, di mana bumbungnya daripada pelepah-pelepah tanar. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada kapit Masjid Nabi, hanya tanah saja semata-mata.
Begitulah keadaan Masjid Nabawi. Selepas itu Rasulullah membuat garisan sebagai petanda kiblat masjid. Rasulullah tentukan kiblat masjid yang ketika itu kiblat mengarah ke Baitul Maqdis. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, ketika nak dekat hijrah, Isra' Mi'raj, barulah solat ini difardukan, iaitu 5 waktu, peristiwa Isra' Mi'raj. Para sahabat dan juga orang Islam ketika itu solat, dan Rasulullah juga turut solat. Tapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berasa sangat. Sebab apa? Mekah ketika itu waktu nak menghala ke Baitul Maqdis, kiblatnya selari dengan kedudukan Kaabah. Maksudnya menghadap Kaabah dan Baitul Maqdis. Kiblat Baitul Maqdis, tapi bila di Mekah menghadap juga ke arah Kaabah. Sebab apa? Dia adalah setentang. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah duduk di Madinah membina Masjid Nabawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa memalingkan Kaabah. Maksudnya Kaabah berada di belakang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama umat Islam menghadap arah Baitul Maqdis. Maksudnya tak menghadap secara terus juga melalui Kaabah. Sebab apa? Kaabah ini adalah satu benda ataupun perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai. Sebab apa? Kaabah ini adalah kesayangan orang-orang penduduk Arab Mekah dan menjadi simbol zaman berzaman dan kebanggaan orang-orang Arab ketika itu. Jadi bila beralih kiblat ini tidak menghadap secara langsung ke Kaabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari-hari Nabi sentiasa mendongakkan ke langit dan meminta agar kalau Allah Subhanahu wa taala memindahkan arah kiblat ke Kaabah semula, Allah Subhanahu wa taala merakamkan peristiwa Nabi memohon itu melalui Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala beritahu, kami tahu Muhammad, kalau kamu meminta-minta agar arah kiblat ini dipalingkan semula ke Kaabah, dan kami tahu apa yang berada di dalam isi hatimu. Allah rakamkan di dalam Al-Quran peristiwa itu. Barulah bila kita nampak ada satu ketika Allah pindahkan semula arah kiblat itu ke Kaabah. Kaabah dahulunya suatu ketika itu arah kiblat berada di Baitul Maqdis. Dan 2 asas penyanggangnya dibuat daripada batu. Dindingnya didirikan dengan bata dan tanah liat, atapnya dibuat daripada pelepah dan daun kurma. Tiangnya adalah batang pohon kurma dan tanah yang diratakan menggunakan pasir dan batu kerikil. Lalu dibuatkan 3 pintu untuknya. Ada 3 pintu dan panjang masjid itu dari kiblat hingga ke bahagian akhir adalah 100 hasta sahaja. Sementara jarak di antara 2 sisi hampir sama dengan itu. Sedangkan tinggi asasnya kira-kira 3 hasta. Tepat di sisi masjid itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan beberapa buah bilik, ataupun rumahnya ada satu bilik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat sebagai rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas 6 bulan duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah ke bilik tersebut. Maknanya kalau buka pintu, selak je tirai, Nabi teruslah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dan di situlah adanya bilik-bilik lain untuk apa? Untuk isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri-isteri Nabi tak ada rumah, hanya ada bilik seorang satu. Nak jadi isteri,
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat bilik saja seorang satu. Ada 10 bilik selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina di sisi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, dan Masjid Nabawi ketika itu ada kawasan kita katakan macam ada beranda ataupun macam ada dataran sikit dan ada pelepah tamar sebagai bumbung. Itulah tempat kawasan ahli suffah, tempat Abu Hurairah, orang-orang yang tiada rumah yang duduk di Masjid Nabawi, di sisi Masjid Nabawi. Mereka lah yang duduk di situ belajar tentang agama, belajar hadis apabila belajar Al-Quran di situ melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita gelarkan beliau sebagai ahli suffah. Ahli suffah. Masjid itu dibina bukan untuk melaksanakan solat sahaja. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada fungsi masjid itu adalah untuk solat, masjid juga dijadikan sebagai tempat belajar ataupun tempat pertemuan orang-orang Islam, ataupun tempat perbincangan, tempat mesyuarat, di mana disitulah ada parlimen untuk menyelenggarakan majlis mesyuarat dan majlis pelaksanaan. Sebab itu kita kena jadikan masjid ini sebagai satu tempat yang dekat dengan kita, di hati kita. Orang Islam yang mana hatinya diuji oleh Allah untuk dia mendapatkan ketenangan, dia akan mencari masjid. Mencari ketenangan di masjid, berzikir, solat dan mengaji. Apabila duduk di kawasan masjid, dia rasa seolah-olah Allah sedang berbicara dengan dia. Mendapat ketenangan daripada duduknya dia di masjid tersebut. Dan masjid inilah menjadi fungsi untuk menyatu padukan orang Islam, tempat pertemuan orang Islam. Masjid juga berfungsi sebagai rumah, tempat tinggal bagi para fuqara muhajirin yang saya katakan tadi, iaitu ahli suffah yang jumlahnya yang banyak datang ke Madinah untuk mencari tempat perlindungan, namun mereka tidak mendapatkan rumah, harta keluarga mahupun anak-anak. Mereka duduk di situ dan belajar agama di situ, yang kita katakan sebagai tempat ahli suffah di pinggir Masjid Nabawi, ataupun ada kawasan sedikit Nabi buat macam kita katakan dataran sikit lah, macam beranda sikit. Dekat situlah tempat tinggal ahli suffah yang belajar tentang agama dan Islam di situ. Antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Nabawi, boleh tanya dengan mutawif, dekat mana tempat ahli suffah ini tinggal, di mana rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bilik Nabi, di mana tempat asal Masjid Nabawi. Kalau kita boleh kata kawasan Raudhah tu, kalau kita duduk di situ, tiang-tiang di Masjid Nabawi tu kadang-kadang dia tak letak pun dia tak letak signboard pun, dia cuma colourkan sikit, dia letak hijau sikit dekat tiang tu, dia letak cat yang berbeza untuk dia ada tanda-tanda, ada tiang Sayyidatina Aisyah, ada mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan di Masjid Nabawi. Kalau makam Rasulullah itulah dahulu suatu ketika bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhum. Ada banyak-banyak tanda di Masjid Nabawi. Kalau tuan-tuan pergi untuk buat umrah, tanya dengan mutawif, selain daripada pergi ke kedai kurma, beli jubah dan sebagainya, tanya ronda Masjid Nabawi itu, tengok kawasan Masjid Nabawi itu untuk menjiwai 1400 tahun dahulu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah roh itu sampai, roh perjuangan Nabi, roh sirah itu menusuk di dalam hati kita, dan kita rasa bagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ketika itu bersama dengan kita.
Dan ketika habisnya pembinaan Masjid Nabawi ini, umat Islam bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat macam mana kita nak panggil orang untuk solat 5 waktu sehari semalam. Kalau orang Nasrani, dia akan membunyikan loceng. Kalau orang Majusi, dia akan menghidupkan api. Kalau orang bangsa lain, dia akan meniupkan tanduk. Dia ada tanduk tiup seperti seruling. Ada pendapat mengatakan kita ikut seperti orang Kristian, bunyikan loceng. Semua pendapat itu ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya mereka bermesyuarat semula untuk menentukan bagaimana cara kita nak memanggil orang Islam untuk solat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal hijrah, inilah azan disyariatkan. Pada waktu inilah azan disyariatkan apabila esoknya itu sahabat Nabi iaitu Abdullah bin Zaid. Jarang kita dengar nama sahabat Nabi Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabih. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia beritahu, malam tadi aku bermimpi ya Rasulullah. Aku bermimpi aku didatangi oleh lelaki yang berpakaian serba hijau. Di tangannya ada tanduk peniup ataupun seruling. Aku ingin mengambil tanduk itu, tapi dia tanya untuk apa? Aku katakan kepadanya untuk memanggil orang solat, dan beliau menyatakan, mahukah aku ajarkan kamu cara yang lebih baik ataupun benda yang lebih baik? Lalu diajarlah di dalam mimpi itu kepada Abdullah bin Zaid, iaitu azan yang sekarang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengarkan mimpi sahabat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersetuju untuk membenarkan mimpi tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah mimpi yang benar, ru'yatul haq, iaitu mimpi yang benar. Lalu ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab juga bermimpi mimpi yang sama, yang dia pun turut bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah kata, wahai Umar, Abdullah bin Zaid telah memberitahu aku dan mimpi itu adalah mimpi yang sama. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Abdullah bin Zaid untuk memberikan tanggungjawab azan ataupun memanggil orang sembahyang ini kepada Bilal bin Rabah. Kenapa? Kerana Bilal bin Rabah mempunyai suara yang bagus, suara yang tinggi. Rasulullah minta izin kepada Abdullah bin Zaid untuk yang menyampaikan azan ini adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan ketika itulah mimpi tak boleh digunakan sebagai hujah. Tapi sebab apa Rasulullah ambil mimpi Abdullah bin Zaid ni sebagai hujah ataupun syariat? Kerana Rasulullah sendiri yang hidup ketika itu, dan Rasulullah sendiri yang membenarkan mimpi itu. Kita kalau mimpi kita tak boleh digunakan sebagai hujah. Tapi mimpi Rasulullah, dan kita kalau ada mimpi, para sahabat bermimpi itu meminta supaya Rasulullah menafsirkan mimpi itu boleh dipakai sebagai hujah, kerana Rasulullah hidup ketika itu dan Rasulullah lah yang menafsirkan mimpi tersebut. Dan berlaunglah azan. Kalau dalam dunia ini, di negeri sahaja azan tidak sama. Negeri ini lain, negeri itu lain, dan dalam daerah pun waktu-waktunya pun lain.
masuk azan di Selangor sampai ke Thailand, Thailand bawa pergi naik atas lagi sampai ke Laos sebagainya, China bawa ke India. Azan ini 24 jam sentiasa bersambung azan ini 24 jam di serata dunia. Kita akan lihat juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan. Selepas Rasulullah membina masjid, menyatu padukan orang Islam dengan membina masjid, dijadikan sebagai tempat solat dan juga tempat perhimpunan mesyuarat untuk orang-orang Islam. Rasulullah juga mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar di rumah Anas bin Malik. Jumlah mereka yang ketika itu ada 90 orang. Ada 90 orang. Firman Allah Ta'ala, dan orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sebahagian yang lain. Ada suatu ketika Rasulullah mempersaudarakan orang Ansar dan orang Muhajirin, mempersaudarakan sehingga kan satu tahap boleh mewarisi harta. Boleh mewarisi harta orang yang disaudarakan itu. Sehinggalah Allah menegur, hanya boleh mempersaudarakan sahaja tapi tidak boleh mewarisi harta pusaka. Harta itu mestilah diwarisi oleh keturunan sahaja. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi menyatu padukan persaudaraan ini melalui jalinan kekeluargaan, melalui nasab pernikahan. Rasulullah juga mempersaudarakan Abdul Rahman dengan Sa'ad bin Rabi'. Ketika itu Sa'ad berkata kepada Abdul Rahman, aku adalah orang Ansar yang mempunyai harta yang paling banyak. Abdul Rahman adalah orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya di kota Mekah. Suatu ketika itu Abdul Rahman bin Auf berhijrah. Abdul Rahman bin Auf meninggalkan seluruh hartanya. Kata Sa'ad bin Rabi' ketika itu, aku adalah orang yang kaya dan aku memberikan separuh kekayaan aku kepada kamu. Contoh, ada 1,500,000 diberikan kepada Abdul Rahman bin Auf. Sebab itu saya kata iman para sahabat ini luar biasa. Memberikan separuh. Kita kalau ada KWSP 100,000, kita nak bagi 50,000 saja-saja kepada orang yang tidak kita kenali atas nama Islam, belum tentu lagi. Itu sebab iman para sahabat ini penuh seawal hari pertama lagi dia menjadi orang Islam. Dia menawarkan kepada Abdul Rahman bin Auf harta yang banyak, maka bagilah hartaku menjadi 2. Sehinggalah Abdul Rahman bin Auf memberikan tanggapan yang menarik, semoga Allah melimpahi berkat kepadamu disebabkan keluarga dan hartamu di mana pasar kamu. Abdul Rahman berniaga kerana dia adalah orang yang kaya dan juga pandai berniaga ketika di Mekah suatu ketika dahulu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang pakatan Islam. Pakatan Islam iaitu baginda lenyapkan segala dendam jahiliah dan fanatik kekabilahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatu padukan, bersatu padu atas dasar agama Islam. Bersatu padu atas nama Islam, bukan fanatik kabilah, fanatik perkauman ataupun dendam-dendam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hapuskan ke semua itu. Inilah perjanjian daripada Nabi Muhammad untuk orang mukmin dan orang Islam dengan orang Quraisy di Yathrib. Satu, bahawa mereka adalah satu umat. Nabi buat satu kesepakatan. Yang pertama, kita semua adalah sebagai satu ummah. Orang Muhajirin daripada Quraisy perlu saling membantu membayar diat. Diat ini adalah sejumlah wang. Sekiranya membayar diat atas kaum mereka
Mereka perlu menebus tawanan daripada golongan mereka secara baik dan adil menurut piawaian orang mukmin. Contohnya kalau seorang buat salah, contohnya seseorang membuat salah, dia membunuh orang tanpa sengaja. Jadi semua orang kena bersama-sama menyumbangkan sesuatu. Kalau zaman Rasulullah ada 100 ekor unta, kena bayar 100 ekor unta kepada orang keluarga orang yang dibunuhnya itu. Jadi semua kena bersama-sama membantu untuk membayar diat, iaitu denda apabila melakukan kesalahan. Kena sama-sama. Yang ketiga, orang mukmin tidak boleh membiarkan seorang pun kafir antara mereka, melainkan mereka perlu memberi dengan cara yang baik melalui sistem tebusan dan pembayaran diat. Orang mukmin tak boleh biarkan seorang mana pun fakir antara mereka. Tak ada orang susah, kena saling bantu-membantu. Dan yang keempat, orang mukmin mesti memerangi orang yang melakukan kezaliman. Kena perangi orang yang melakukan kezaliman dan mestilah adil dan saksama. Semua antara mereka perlu memerangi walaupun dia adalah anak daripada salah seorang antara mereka. Salah tetap salah walaupun anak sendiri. Mestilah bersatu hanya dasar Islam sahaja. Tidak boleh menolong orang kafir untuk melawan orang mukmin yang lain. Dan antaranya adalah perlindungan Allah itu satu. Mereka semua berhak mendapatkan sekalipun orang yang paling rendah pun antara mereka. Maksudnya tak ada kelebihan daripada orang lain. Contohnya kamu adalah orang yang kaya, dia ni orang yang miskin. Kamu adalah orang yang berpengaruh, dia adalah orang yang tidak berpengaruh. Semua layak mendapatkan pembelaan dan juga bantuan. Tiada diskriminasi antara satu dan yang lain. Musyrikin Yathrib tidak boleh melindungi harta ataupun jiwa yang kafir Quraisy dan tidak boleh menghalangi seorang mukmin yang hendak mengambilnya. Sesiapa pun yang membunuh seorang mukmin yang tidak melakukan tindakan kejam, maka dia perlu mendapatkan hukuman setimpal kecuali apabila wali orang yang terbunuh itu merelakannya. Ini adalah undang-undang Islam, iaitu setiap orang yang melakukan kesalahan kena bertanggungjawab, ataupun kalaulah orang yang di pihak yang dizalimi itu memberikan keampunan, maka dia akan diampunkan. Dan kesan penyatuan ummah inilah yang menjadikan orang Islam itu bersatu padu. Melalui keputusan yang bijak dan kecerdasan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, menyatu padukan dan memberi motivasi kepada semua orang. Bagaimanakah orang Islam yang baik itu? Engkau memberi makan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada sesiapa pun yang kamu kenal, mahupun yang tidak kamu kenal. Kata Rasulullah, kenalah berbuat baik kepada semua orang yang kamu kenal ataupun yang kamu tidak kenal. Ucapkanlah salam dan berilah dia makan. Wahai semua manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambungkanlah tali kekeluargaan dan solatlah pada malam hari ketika orang sedang tidur, maka kamu akan masuk syurga dengan selamat. Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang jirannya tidak selamat daripada gangguannya. Ini yang ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penyatuan orang Islam. Maksudnya tiada diskriminasi, orang Islam mestilah bersatu atas agama, bukannya atas kekabilahan ataupun fanatik perkauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita adalah satu ummah dan kita mestilah saling bantu membantu. Jangan biarkan ada ahli keluarga kita, jiran kita yang miskin, mestilah saling melengkapi. Kalau seorang itu ditimpa susah ataupun melakukan kesalahan, semua orang kena turut bersama dengan dia, sama-sama membayar denda yang dia tanggung. Semua kena bagi sumbangan, bukan dia seorang yang tanggung saja. Jadi sekadar itu dulu. InsyaAllah hari ini kita dah lihat tentang awal-awal peringkat pembinaan masyarakat baru di Madinah,
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid yang hari ini kita lihat, Masjid Nabawi, yang penuh keberkatan yang kekal sehingga hari ini, kerana dibina sendiri dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tangan-tangan orang yang hebat, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pahalanya solat di situ berpuluh kali ganda. Dan kita dah lihat bagaimana Rasulullah menyatu padukan antara orang Ansar dan orang Muhajirin melalui perkahwinan, dan Nabi persaudarakan sehingga ada yang boleh mewarisi harta. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tegur, tidak boleh mewarisi harta, hanya boleh bersaudara sahaja. Kemudian kita dah lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu pakatan, iaitu Rasulullah hapuskan fanatik kejahilan, hapuskan fanatik perkauman dengan menyatukan ummah satu. Kita adalah satu, iaitu orang Islam, dan semua kena saling melengkapi, bantu-membantu, dan tiada seorang pun dibiarkan dalam keadaan kemiskinan tanpa makanan. Semua mesti membantu orang Islam yang lain. Itulah yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemerintah di Madinah. Sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.